Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Saya Dr. Hairin Anisa binti Tajuddin, seorang pakar kanak-kanak. Dalam Borak Pak Emma akan membicarakan tentang satu topik menarik, iaitu tangtai. Adakah ia mengganggu perkembangan dan tumbesaran anak-anak? Di sini saya ingin bercerita sedikit tentang apa itu tangtai. Ia adalah congenital anomaly dan sebenarnya tidak ramai yang mengalami masalah ini. Selalunya apabila bayi ini sudah dikenal pasti mempunyai tangtai, iaitu sejak daripada lahir lagi, doktor yang cek tu sepatutnya dia dah boleh tahu anak ni ada tangtai atau tidak. Okey, selalunya ia akan mengganggu tumbesaran anak-anak kerana dia tidak dapat menyusu pada ibu atau menyusu direct breastfeeding kepada ibu, dan ini akan menyebabkan gangguan kepada perkembangan berat anak-anak, so bayi yang mengalami tangtai. Namun banyak ibu-ibu yang tidak berjaya menyusukan bayi ketika dalam 6 bulan yang pertama itu, kerana bayi sebenarnya tidak boleh menyusu direct dan mereka biasanya akan menukar kepada susu formula. Jadi secara in general, sebenarnya tangtai ini hanya akan mengganggu penyusuan susu ibu yang menyebabkan, kalau teruk sangat, level yang serius, ia akan menyebabkan bayi ini tidak dapat menyusu direct feeding dengan baik dan menyebabkan tumbesaran bayi terganggu. Namun banyak ibu-ibu yang bila anak dia tidak dapat latching properly kerana tangtai ini menyebabkan lidah dia tidak boleh digerakkan, tidak boleh bergerak seperti macam ni, ke atas ke bawah dengan komplit, gerakan yang cukup untuk menolak areola ini naik ke atas ke arah langit-langit bayi. So dia tak dapat tolak sebab lidahnya tersekat oleh tangtai. Ada bawah tu ada tali dan lidah ni tidak dapat bergerak dengan baik. So jadi that's why bayi-bayi ini dia mengalami kesukaran untuk menyusu secara direct feeding. Namun tangtai ini ada type 1, type 2, type 3, type 4, di mana ada keadaan di mana tangtai ini tidak semua yang kita katakan memerlukan untuk membuat pembedahan, kerana sebab kalau tangtai itu tak serius, di mana dia punya tang tu boleh digerakkan, ataupun bayi tu sendiri boleh menolak areola secukupnya dan dia dapat menyusu dengan baik, biasanya kita tak buat tangtai release ataupun frenotomy kerana lidahnya masih boleh berfungsi dengan baik untuk menyusu pada payudara ibu. Namun banyak bayi juga yang gagal menyusu penyusuan susu ibu secara direct, maka ibu merasakan susunya tak cukup ataupun nipple telah crack teruk ataupun mengalami frequent tersumbat, saluran susu yang tersumbat, yang mengakibatkan bayi ini tidak cukup susu, seolah-olah macam tak cukup susu. Jadi biasanya ibu-ibu akan memberikan botol kepada bayi, susu formula atau susu perahan. Jadi isu untuk tumbesaran bayi ini sebenarnya jarang berlaku kepada bayi yang tangtai, yang boleh menyusu dengan baik ataupun yang telah bertukar kepada susu formula. Namun kita pastilah ingin meneruskan penyusuan susu ibu, kita tak nak bagi formula. Jadi cara yang baik untuk mengelakkan daripada bayi ini mempunyai masalah dalam penyusuan dan kita nak mengelakkan daripada dia bertukar kepada susu formula, jadi kita terpaksalah buat frenotomy, tangtai release. Dan masalah yang kedua adalah dari segi perkembangan. Sebenarnya perkembangan yang kita bincangkan di sini adalah perkembangan pertuturan. Anak-anak ini mungkin lambat bercakap, ataupun jika dia boleh bercakap, mempunyai vocabulary yang cukup, dia sebenarnya masalah tidak mengeluarkan bunyi, fonik yang betul. Dari segi fonik, iaitu huruf-huruf yang memerlukan lidahnya ke atas, seperti gerakan L, D, T, R, dan itulah yang menyebabkan pelat.
So jadi kadang-kadang dia menyebut perkataan zebra jadi jiba, menyebut elephant menjadi appen. Jadi tidak jelas, tidak terang dan menyebabkan low self esteem, ataupun anak-anak ni rasa frust kerana orang tidak faham apa yang dituturkan, ya. Jadi itu perkembangan yang terganggu adalah perkembangan pertuturan. Jadi dari segi perkembangan lain macam otot motor, socialization mungkin akan terganggu sedikit dalam certain case di mana dia rasa low self esteem lah sebab orang tak faham apa dia cakap. Tapi keseluruhannya perkembangan lain tidak terganggu, kecuali dia punya pertuturan lah, dan sedikit kadang-kadang ada masalah tidak mahu bercakap dengan orang, tak nak socialization, dan ada yang anggap macam anak saya ni autism ke kan, sebab tak nak bergaul dengan orang, sebab dia rasa malu bila bercakap orang tak faham dan dia sendiri tak mampu nak mengeluarkan tutur kata yang macam cepat, macam kita boleh bercakap laju macam ni kan. Sekiranya bayi anda mengalami masalah tangtai ini, bawalah pergi berjumpa doktor pakar kanak-kanak ataupun mana-mana doktor yang support breastfeeding, bukan doktor yang simply anak tak cukup susu ni dan tak tengok betul-betul dalam tangtai. Dan jika rasa macam agak cuak tentang untuk memastikan sama ada anak ni ada tangtai atau tidak, bawalah pergi jumpa kaunselor laktasi juga, sebab kebanyakan kaunselor laktasi telah dilatih untuk melihat tangtai ini oleh pakar-pakar laktasi. Sebelum saya akhiri hari ini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Pak Emma yang akan menyambut anniversary yang ke-22, dan saya ingin memberikan ucapan dengan doa agar Pak Emma yang saya telah lama berkecimpung dalam penulisan dalam Pak Emma sejak rasanya tahun 2012 lagi, dan saya berharap dan berdoa agar Pak Emma akan sentiasa terus maju dan istiqamah dalam menyebarkan ilmu kepada ibu bapa di luar sana.